ada jawatan menteri. Dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi menteri-menteri, jadi dia selesa. Bila kemudiannya Muhyiddin diturunkan, dan Muhyiddin pula ada hak untuk pilih siapa pengganti dia yang boleh menjaga kepentingan dia. Bukan satu perkara yang mudah kerana sebelum ni kita berperang di antara satu sama lain. Dan saya tak salahkan tuan-tuan sehingga hari ni masih ada yang tak boleh move on lagi. Ini kita kena terima hakikat. Sebab masa kita berjuang dulu, kita berjuang nak pastikan BN memerintah secara bersendirian. Walaupun kita dalam keluarga Malaysia, dalam tu ada Bersatu, ada PAS, kita berjuang nak BN go solo. Kita nak BN menang secara bersendirian. Saya rasa saudara Datuk Seri Sam juga, dia nak supaya PH menang secara bersendirian. Betul tak betul? Betul. PN pun sama juga tuan-tuan. Tapi bezanya PN tahu dia memang tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, maka dia ada bantuan daripada dalaman UMNO yang membantu dia untuk sabotaj kita, yang menyebabkan akhirnya dia pun tak merasa jadi kerajaan. Saudara, dah cukup jumlah. Apa yang pasti, kita kena akur bahawa tak ada satu parti politik pun mendapat mandat rakyat untuk membentuk kerajaan. Dalam erti kata lain, rakyat tak nak satu parti pun memerintah secara bersendirian. So ini ialah pilihan rakyat. Betul yang Tuan Agong minta supaya kita ni bentuk kerajaan perpaduan. Memang betul. Tetapi jangan lupa, sebelum yang Tuan Agong buat keputusan, rakyat yang membuat keputusan, dia tak nak bagi semua orang memerintah secara bersendirian, dia suruh kita berpakat. Cuma perkataan berpakat tu bila ke bawah duli tuanku memanggil Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, pada ketika itulah tuanku mengesyorkan, menitahkan supaya Perikatan Nasional berpakat dengan Pakatan Harapan. Tapi angkuhnya tuan-tuan, ini pun kita kena bersyukur kepada Allah SWT, kerana bukan semua orang tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kebodohan yang luar biasa. Ini kita kena terima hakikat. Tuan-tuan, daripada boleh jadi timbalan Perdana Menteri, boleh elak daripada jadi kluster mahkamah, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kebodohan kepada dia. Dan dia tolak dengan angkuhnya. Dia tak peduli. Yang mengusulkan, yang menitahkan ni ke bawah duli tuanku, dia tak peduli. Kita jangan lupa ni tuan-tuan, ni sejarah. Sebab tuanku minta dia orang ni bergabung. Tuan-tuan rasalah, adakah Muhyiddin tak boleh terima Pakatan Harapan, atau Muhyiddin tak boleh terima dia tak dapat jadi Perdana Menteri? Yang mana satu betul tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, saya cakap terus terang, kalau tuanku ketika itu dia kata disebabkan jumlah Perikatan Nasional pada ketika itu baru 73 kursi, kurang daripada Pakatan Harapan, kalau tuanku kata biarlah Muhyiddin kerana dia ada pengalaman, biar dia jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, agak-agak Muhyiddin terima tak tuan-tuan? Confirm terima. Betul tak? Betul. Tapi tak tahulah tuan-tuan, kalau tengok Haji Hadi, dia tahu jumlah cukup je. Tapi tuan-tuan, Muhyiddin lagi teruk. Dia tak boleh bezakan 84 dengan 73 mana lebih banyak. Ini lebih parah. Saudara, akhirnya dia tolak mentah-mentah. Jadi bila dia tolak, ke bawah duli tuanku, saudara, mengusulkan supaya BN bersama. Dan BN, kita daripada dulu tuan-tuan, tak kira lah tuanku bersama kita ke, tuanku tak bersama kita ke, orang berguling depan kereta tuanku ke, kita konsisten, kita mendukung institusi diraja. Betul tak betul? Betul. Itu sebab saudara, bila tuanku titah, kita pun setuju. Dan selepas dah setuju tu, kita balik, kita dapat mandat daripada ahli parlimen kita, dapat mandat daripada parti kita, dan akhirnya alhamdulillah tuan-tuan, 24 hari bulan November, Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Saudara, lepas itulah kita tengok akhirnya kita ada bukan setakat
Simple majority, kita ada 2/3 di Parlimen. Tuan-tuan, ini satu titik permulaan. Kalau kita tidak ada 2/3, tidak ada 148 kerusi di Parlimen, tuan-tuan, apa juga slogan kita, Malaysia Madani ke, Keluarga Malaysia ke, Satu Malaysia ke, ianya tidak akan menjadi, tuan-tuan. Kerana disebabkan apa yang berlaku tahun 2018, tuan-tuan tengok, tuan-tuan mengundi sekali, tuan-tuan dapat 3 Perdana Menteri. Betul tak betul? Saya harap, tuan-tuan, saya harap ini kali terakhir kita ada dalam 1/4 lebih daripada 1 Perdana Menteri. Kerana yang akhirnya rugi, yang akhirnya tidak dapat kita bela ialah rakyat. Rakyat. Hari ini kita tengok, tuan-tuan, saudara, walaupun kita dah bersama, kita dah ada dalam satu pasukan, namun ada juga yang masih tidak berpuas hati. Mungkin ada tak puas hati sebab itu, sebab ini. Ada dia suka kemah besar, dia tak nak kemah yang kecil. Ada yang suka yang lebih tua jadi Perdana Menteri. Ada yang suka yang belum pernah jadi Perdana Menteri. Ada yang nak itu, nak ini. Saudara, kita tak boleh puaskan hati semua pihak, tuan-tuan. Tetapi hari ini, saudara, kita ditakdirkan Allah Ta'ala kita bersama, kan? Walaupun kita dah berperang sangat lama, tuan-tuan. Kalau tanya dengan Tok Abah ni, ketika dia Yayasan Gerak Bakti. Yayasan Gerak Bakti ni, tuan-tuan, ni syarikat di bawah Pergerakan Pemuda UMNO lah, tuan-tuan. Ramai orang tanya saya, ni apa pasal gembira sangat pergi tengok Anwar The Untold Story. Yang ni orang tak tahu saya, ni cerita kita orang, tuan-tuan. Cerita kita. Ramai orang tak tahu yang reformasi ni semua sekali, geng-geng pemuda UMNO. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, 10 orang UMNO ni dipecat. Malah bila Datuk Seri Zahid berseluruh, dia kata reformasi. Kena balon juga. Ramai tak tahu bahawa orang pertama yang bangkit tentang reformasi ialah Datuk Zahid. Ramai orang tak tahu. Yang sebenarnya yang menyebabkan Mahathir marah dan bertindak ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah bila mana Datuk Seri Anwar melalui Pergerakan Pemuda UMNO, dalam ucapan dia, dalam ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada ketika itu, Datuk Zahid membangkitkan soal KKN, kronisme, korupsi dan nepotisme. Nepotisme ni yang anak beranak ni, tuan-tuan. Kalau tak faham anak beranak, cuba fahamkan kenapa tidak ada seorang pun anak Mahathir jutawan. Semua billionaire, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Jadi, saudara, hari ini sebenarnya ramai tak tahu Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan yang dulu, mereka lawan dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebelum Datuk Seri Anwar kenal tentang kebobrokan Tun Dr. Mahathir, kita ucap tahniah kepada Tengku Razali. Mereka lagi lama dan tahu tentang kebobrokan Tun Dr. Mahathir. Yang mana tak kenal, terdiri daripada penyokong Pak Lah, mereka hanya tahu pada tahun 2008. Bila mana Mahathir keluar daripada UMNO, sanggup menyerang Pak Lah, sehingga kita hilang 6 buah negeri. Dan kemudian diikuti ketika serangan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib jadi mangsa Tun Dr. Mahathir. Ramai baru kenal. Hari ini sebenarnya, tuan-tuan, kalau dulu musuh keadilan ialah Mahathir Mohamad, hari ini, tuan-tuan, siapa musuh kita, tuan-tuan? Sama je. Betul tak? Musuh kita tetap orang yang sama. Cuma Allah Ta'ala tu Maha berkuasa, tuan-tuan. Akhirnya dia bawa kita kembali, menyedari bahawa hanya ada satu orang mangkuk ayun tak berguna. Orang tu namanya si tua puaka bernama Mahathir Mohamad. Sebab apa dia selesa? Sebab bila dia bersama dengan Muhyiddin dalam kerajaan Perikatan Nasional, dia ada jawatan menteri. Dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi menteri-menteri, jadi dia selesa. Bila kemudiannya Muhyiddin diturunkan, dan Muhyiddin pula ada hak untuk pilih siapa pengganti dia yang boleh menjaga kepentingan dia. Orang tu jadi Perdana Menteri, kan? Itu sebab saya tak sebut Keluarga Malaysia. Saya masih lagi sebut Satu Malaysia. Sebab bagi saya Keluarga Malaysia ni keluarga Muhyiddin. Itu je sebenarnya.
Jadi mereka ni dia nak menghalalkan pengkhianatan dia. Bila mana parti buat keputusan, kita kena tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia orang tak nak. Maka mereka cerita mengatakan bahawa mereka nak tarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nafikan memang ada surat dihantar. Kena tahu tuan-tuan kalau misalnya kita nak turunkan Muhyiddin Yassin, UMNO kata kita nak bentuk kerajaan, memang akan diketawakan oleh kebawahan tuanku. Sebab UMNO ketika tu ada 42 BN, ada 42 kursi saja. Yang ada 90 lebih ahli parlimen, dan kalau ditambah dengan kita punya sokongan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang saya tak nafikan ada surat dihantar supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat move untuk, bak kata orang tu, cuba untuk menukar ataupun buat undi tak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi sebenarnya saudara, langkah ni ialah nak memastikan bahawa Muhyiddin dapat diturunkan. Kerana walaupun kita ada 42 ahli parlimen, 35 orang tak nak, walaupun diarahkan oleh parti, mereka tak nak menarik sokongan. Malah mereka buat satu press conference bersama. Masuklah MIC ketika itu, MCA bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mereka ni memainkan agenda mengatakan bahawa ada hubungan antara Datuk Seri Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membentuk kerajaan yang dipanggil sebagai jajaran baru. Itu sebab bila benda ni berbangkit, Datuk Seri Zahid seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Zahid terpaksa bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, menafikan bahawa dia nak bawa UMNO yang nak tarik sokongan daripada Muhyiddin tu untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana tuan-tuan, niat kita ialah supaya pilihan raya diadakan segera. Kita nak pilihan raya bukan baru tuan-tuan, daripada bulan Februari tahun 2020, sebelum Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tu, kita nak supaya pilihan raya diadakan. PAS pun ketika tu nak supaya pilihan raya diadakan. Itu sebabnya dalam pimpinan agung selepas tu, Presiden kena sebut dalam ucapan dasar dia, dan akhirnya ucapan dasar itu diluluskan dan menjadi ketetapan Perhimpunan Agung UMNO, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi geng-geng yang pro pengkhianat ni, saudara, yang pro Perikatan Nasional, dia cakap Datuk Zahid janji no Anwar, no DAP, tapi bab no Bersatu ni dia diam je. Betul tak betul? Yang itu dia diam je. Jadi saya nak beritahu saudara, memang Datuk Zahid dah bersumpah untuk dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita go solo. Saya nak tanya tuan-tuan, Datuk Zahid tunaikan tak janji ni? Tunaikan. Dan akibatnya saudara, kita berhadapan dengan geng-geng kita sendiri yang mengkhianat, yang membantu pihak musuh untuk melengahkan pilihan raya. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau pada bulan 3 ketika tu geng PKR pun tak boleh angkat muka, geng DAP pun tak boleh angkat muka, geng Bersatu tak boleh angkat muka, geng GTA hilang deposit di semua kursi dia bertanding. Kalau ketika itu kita buat pilihan raya, boleh menang tak tuan-tuan? Boleh. Salah satu sebab kita tak menafikan bukan kerana kita kuat tuan-tuan, kerana musuh kita kucak kacir ketika itu. So timing is very important. Dan ketika itu tuan-tuan, wabak COVID ni masih lagi diberitakan macam dahsyat, dan untuk berlaku adil saudara, saya tak kata PH tak kuat, tetapi saudara kena ingat sokongan PH kebanyakannya datang daripada Chinese and Indian voters, dan Chinese voters they are very health conscious. Dia orang ni takut tuan-tuan, takut mati. Maknanya dia akan elak daripada keluar pilihan raya. Itu sebabnya saudara, kita lihat di Melaka, di Johor, kita kena terima hakikat. Bukan kerana BN kuat sangat, tetapi kerana wabak itu masih lagi
digambarkan cukup berbahaya, maka geng-geng the Chinese voters ni ramai tak keluar mengundi. Dan kalau misalnya ketika itu kita ambil kesempatan, kita buat pilihan raya, saya berani jamin tuan-tuan, BN memerintah secara bersendirian. Betul tak betul? Jangan marah ni. Strategi, tuan-tuan